Hari ini kadang-kadang kita nampak penyakit coronavirus ni satu benda yang besar, bala yang besar. Tapi saya rasa bala yang lagi besar adalah apabila umat Islam hari ini begitu bermudah-mudahan menyebarkan berita fitnah, berita yang tak sahih. Kita tak bunuh orang tu hidup-hidup, kita tak bunuh dengan pisau, tapi kita bunuh dengan fitnah. Masya Allah kan? Tak pasal-pasal pakcik duduk dalam kampung dekat Kelantan, dekat Tawang, kita tuduh dia ditangkap oleh polis KKM kerana degil. Tunjuk lagi dekat media muka dia masam, kononnya jahat sangatlah orang tabligh ni kan. Tapi sebenarnya last sekali dapat tahu semua berita-berita ini semuanya berita palsu, hoax, fitnah. Sedangkan hari ini Masya Allah kita tak takut langsung nak buat fitnah dekat orang. Kita tak rasa kesan dia kan. Masya Allah, satu orang wanita di zaman Khalifah Marwan bin Hakam, namanya Arwah kan. Arwah binti apa saya lupa. Satu hari dia telah mengadu kepada Khalifah Marwan bin Hakam bahawasanya satu orang sahabat atau tabi'in yang bernama Sa'id bin Zaid telah merampas tanah dia. Sehingga akhirnya Masya Allah Khalifah Marwan telah panggil Sa'id bin Zaid tadilah untuk dia disiasat di mahkamah. Masya Allah, siasat di mahkamah. Betul ke tidak dia ni menzalimi rakyat jelata sebagai orang yang dilantik sebagai gubernur di negara tersebut? Adakah dia betul-betul menzalimi? Maka di saat dipanggil sebagai Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Marwan, dia telah buat keputusan untuk memanggil dia punya gubernur dia ni datang menghadap dia dan bertanya kepada dia, betul ke engkau ni telah merampas tanah orang? Kan? Apakah ini betul ataupun fitnah? Maka waktu itulah Sayyidina Sa'id bin Zaid telah membaca satu potong hadis. Wahai Amirul Mukminin, takkan orang seperti aku lupa terhadap sabdaan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menzalimi, merampas tanah orang walau sejengkal tanpa hak dengan kezaliman, maka di hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan tawwaqahullah Ta'ala fi anaqihim. Allah Ta'ala akan kalungkan di leher-leher mereka ni tanah-tanah yang mereka telah rampas, mereka telah rompak daripada tanah orang tadi, sampai ke dasar bumi yang ketujuh, dikorek dan diletakkan dalam sebuah bekas dan dikalungkan di leher orang yang merampas tanah orang. Jadi takkan orang macam aku tak tahu kan hadis tu. Maka akhirnya Sa'id bin Zaid begitu sedih dengan tuduhan fitnah yang disampaikan oleh arwah tersebut. Maka akhirnya Masya Allah Sa'id bin Zaid telah bersumpah, wahai Allah, aku begitu sedih dengan peristiwa fitnah yang dilontarkan ke atas aku, dan aku berdoa tidak akan mati orang yang memfitnah aku tadi, melainkan dibutakan matanya dan dijatuhkan dia ke dalam telaga dan dimatikan dia dalam keadaan hina. Maka akhirnya Masya Allah perawi hadis yang meriwayatkan cerita ini, dia mengatakan belum sempat mati orang yang membuat fitnah tadi, maka akhirnya aku telah melihat sebelum dia mati matanya telah dibutakan oleh Allah, dan pada hari dia meninggal dunia dia dijatuhkan oleh Allah Ta'ala ke dalam telaga, dan akhirnya dia dimatikan oleh Allah dalam keadaan begitu mengaibkan, memalukan. Begitulah hari ini dalam kehidupan kita di dunia ini. Masya Allah, Allah Ta'ala itu maha adil. Yang kita fitnahkan ni bukan orang ahli maksiat, yang kita fitnahkan ni bukan pendosa, pencuri, penyamun, bukan penzina. Yang kita marah sangat, yang kita dengkikan ni adalah orang yang sekurang-kurangnya kalau mereka ni bukan wali Allah pun, sekurang-kurangnya mereka ni ahli masjid, ahli dakwah, orang yang cintakan kebaikan. Jadi kalau kita tumpang semangkuk juga, termasuk bahkan kadang-kala ahli agama sendiri, bahkan orang dakwah sendiri, yang mana dia tak tahu ujung pangkal, sampai ada yang beritahu, aku pun tak larat dah nak mempertahankan orang tabligh ni, degil, bodoh, gila, macam-macam gelaran kita bagi pada orang dakwah ni, menunjukkan bahawasanya orang dakwah ni memang jenis tak boleh dibawa berbincang. Hakikat sebenarnya mereka semua sangat-sangat profesional, sangat-sangat mendengar cakap, sangat-sangat taat. Saya tak tahu kalau orang lain berlaku macam ni, apakah mereka semua akan bekerjasama. Tetapi Masya Allah, hari ini dengan kerjasama yang diberikan pun masih lagi berbakul-bakul fitnah yang kita terima. Kita
terimalah ni sebagai ujian daripada Allah Ta'ala. Tetapi kita terfikir orang yang buat fitnah ni, yang difitnahkan itu bukan satu orang, kan? Tetapi ribuan, jutaan manusia yang kita fitnahkan. Kalau berita itu betul, kami mengaku, kan? Kami minta maaf kepada semua rakyat Malaysia, kan? Di atas kekalutan ini, kita mengaku. Tetapi banyak benda yang hari ini berita yang tersebar dalam media, sosial media ni, kita dah tahu dah. Sosial media ni tempat, kalau dalam zaman dulu Allah sebut dalam Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mana, masya-Allah, al-humazatil lumazah ni maknanya orang yang banyak menyebarkan berita-berita palsu, namimah, yamshi, berjalan daripada sana kemari untuk sebarkan berita-berita tak betul, berita-berita fitnah. Maka Allah Ta'ala mengatakan celakalah untuk mereka ni, kan? Kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala sifatkan orang ni masya'im binamim. Dia orang berjalan ke sana kemari untuk sebarkan berita-berita tak betul, berita-berita palsu ni. Antara sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, sifat-sifat ahli neraka, masya-Allah. Jadi kita hentikanlah buat kerja-kerja yang kita dah lah pahala tak banyak, kan? Pahala kita dah sendiri dah tak banyak, tiba-tiba kita fitnah orang, akhirnya pahala kita yang ada sikit tu pun Allah Ta'ala habiskan. Begitu jadi haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Sebenarnya kalau tengok, tuan-tuan tengok ini yang kami dah berkumpul ni dah dekat pukul berapa sekarang ni? Kami datang daripada sebelum pukul 9 lagi. Sampai sekarang ni baru orang pertama dicek. Orang pertama memang terbaliklah mas saya ni. Terima kasih yang menegur. Mas saya terbalik sepatut pakaian ni ke atas. Ada? Saya? Oh, Ustaz Khairul Zaman. Jadi kita hentilah sifat yang tak baik yang Allah Ta'ala benci dalam Quran tu, kita berhenti. Kalau boleh nak dapat berita-berita tu sebelum kita sebar. Hari ni penyakit dalam Facebook ni, penyakit dalam WhatsApp, kita nak jadi orang pertama yang menyebarkan berita. Nak jadi orang pertama yang menyebarkan cerita supaya kita dianggap sebagai orang yang paling ke depan dalam teknologi, paling ke depan dalam dapat berita yang terbaru. Itu je sifat kita sebenarnya. Sebab hari ni kita dah terbiasa dengan sifat sifat itu. Mana berita yang paling sensasi. Ustaz, jazakallah khair, ahsan jazak, barakallahu fiik. InsyaAllah selesai dah Ustaz? Alhamdulillah. Mudah-mudahan InsyaAllah negatif, insyaAllah. Jadi insyaAllah ta'ala kita dah terbiasa. Jadi kita terbawa-bawa sampai berita-berita sensasi sekarang ni, Masya Allah. Dulu masa mula-mula virus ni datang ke Malaysia, tak ada sangat kita nak beria, nak mencanang berita-berita macam ni. Tapi bila berlaku benda ni pada orang dakwah, jadi kita jadi satu keasyikan kita pula, keseronokan kita pula untuk kita sebar-sebarkan berita ni. Sepatutnya orang Islam, pakak-pakak kita ini menganggap ini bukan masalah orang tabligh, ini masalah bersama, kan? Masalah kita bersama, kan? Masya Allah, bukan masalah orang tabligh saja, ini masalah. Kalau orang tabligh ni tahu benda gaib, dia pun tak akan pergi ijtimak tu. Allah Ta'ala pun suruh Nabi SAW beritahu, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya-Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, aku tidak memiliki manfaat dan mudarat ke atas diri aku, illa masya-Allah, melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu benda gaib, lastaksartu minal khair, aku akan lebih banyak lagi buat kebaikan daripada sekarang ni. Wa ma massani su', dan tak akan menimpa Rasulullah sendiri dengan benda yang buruk. Tapi kenyataannya kita tengok Nabi sendiri pun kena sihir, Nabi sendiri pun banyak mudarat-mudarat yang Nabi perolehi dalam hidup dia, yang Nabi terima. Kalau Nabi tahu benda tu mudarat, Nabi tak akan pergi, kan? Nabi tak akan pergi ke Khaybar, Nabi tak akan makan daging kambing yang wanita Yahudi telah bagi pada Rasulullah. Tetapi kerana Nabi tak tahu benda gaib, kami pun kalau kami tahu ijtimak tu akan tersebarnya coronavirus, kita pun tak akan. Tapi kita manusia, kita bukan dapat wahyu daripada Allah. Jadi kerana itu insya-Allah ta'ala bekannya boleh bagi insya-Allah.